Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. SPRM sahkan siasat Daim Zainuddin atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram 24 Disember 2023. SPRM mengesahkan penyitaan Menara Ilham di Kuala Lumpur baru-baru ini adalah berkaitan dengan siasatan ke atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Ketua SPRM Azam Baki dipetik oleh utusan Malaysia mengesahkan perkara itu, walau bagaimanapun enggan untuk memberikan butiran lanjut mengenai kes tersebut. Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan terhadap kepada Timbalan Pendakwa Raya, katanya. Tambah Azam Baki lagi, dia berkata, itulah apa yang berlaku dalam kes ini, katanya. Kami menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenaan, katanya dalam kenyataan tersebut. 3 hari yang lalu, dilaporkan SPRM sudah pun telah menyita Menara Ilham, iaitu sebuah bangunan pencakar langit 60 tingkat yang bernilai komersial tinggi milik keluarga Daim Zainuddin yang juga adalah merupakan rakan rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut channel New Asia, sumber berkata tindakan itu dibuat selepas Daim Zainuddin enggan untuk memberikan kerjasama mematuhi permintaan daripada SPRM untuk mendedahkan aset kewangan kedua-dua dirinya dan keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei menjadi transaksi korporat yang bernilai 2.3 bilion ringgit Malaysia pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan syarikat penyelesaian awam Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM. Dalam laporan yang berasingan pagi ini, utusan Malaysia memetik sumber berkata SPRM juga sedang menyiasat aset-aset lain yang berkaitan dengan Daim Zainuddin, termasuk sebuah hotel dan institusi perbankan di luar negara. Agensi anti rasuah sedang meneliti perniagaan Daim dan bagaimana toko korporat itu memperolehi semua asetnya. Daim Zainuddin yang pernah menganggotai Majlis Penasihat Kerajaan PH pada tahun 2018 dilaporkan enggan mengulas mengenai penyitaan Menara Ilham tersebut. Pada tahun 2021, Daim Zainuddin menafikan terbabit dengan sebarang salah laku dan menegaskan dia telah menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya, kaya lama sebelum memasuki politik. Maklum balas bekas Menteri Kewangan itu selepas Malaysia kini telah melaporkan mengenai syarikat luar pesisirnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambut Hari Natal, terutamanya untuk mereka yang beragama Kristian. Kita mengharapkan semoga Natal tahun ini membawa damai bagi seluruh negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Beranikah PN berjanji pindah perlembagaan jika berkuasa? Malah beranikah mereka mula meletakkannya dalam manifesto PRU 16 ini? Dalam isu perlu atau tidak memindah perlembagaan bagi memastikan orang Melayu saja yang menduduki jawatan Perdana Menteri, menuding jari kepada pihak lain untuk melakukannya bukanlah suatu bentuk penyelesaian yang munasabah.
PN misalnya, mereka tidak perlu lagi menggesa PH untuk melakukan pindaan tersebut. Kerana gesaan itu jelas dipahami berniat jahat dan tidak ikhlas. Lagi pula pendirian PH dan lain-lain parti ialah mereka mahu peruntukan sedia ada ini dikekalkan, iaitu siapa saja boleh dan berhak menjadi Perdana Menteri. Tetapi berserta kefahaman dan kesepakatan, dalam masa yang sama mereka yakin bahawa berdasarkan orang Melayu merupakan penduduk majoriti negara ini, orang Melayu tetap merupakan pilihan utama untuk menjadi Perdana Menteri. Bermakna tidak perlu dipindah perlembagaan atau diwajib paksakan perkara tersebut. Penyelesaian melalui persefahaman, kesepakatan dan saling memahami adalah bentuk yang lebih harmoni. Itulah yang berlaku selama ini. Tambahan lagi, sudah 15 kali PRU diadakan di negara ini, tidak pernah pun terpacul nama bukan Melayu ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri. Jadi kenapa kita perlu kecoh dan kelang kabut? Dalam hal ini, kiranya PN seperti mana kenyataan beberapa pemimpinnya benar-benar mahu hanya orang Melayu saja yang boleh jadi Perdana Menteri, adalah lebih baik mereka sendiri yang memperjuangkan perkara itu mulai daripada sekarang. Kalau mereka mahu perkara itu menjadi kenyataan, mereka lah yang mesti memperjuangkannya dan bukan disuruh kepada orang lain. Langkah terbaiknya, mereka hendaklah mula menabur janji daripada sekarang, bahawa jika PN berkuasa atau berjaya memerintah negara suatu hari nanti, maka pindaan itu wajib akan dilakukan. Dalam PRU 16 akan datang, perkara memindah perlembagaan untuk memastikan orang Melayu saja boleh jadi Perdana Menteri, itu pula mesti diletakkan sebagai manifesto utama dan tunjang dalam semua gerakan kempen yang dibentangkan kepada pengundi. Jika rakyat atau pengundi memberi sokongan, sudah barang tentu PN akan senang-senang akan memperolehi kemenangan dengan majoriti 2/3 dalam PRU 16 akan datang bagi membolehkan pindaan tersebut dilakukan. Soalnya, beranikah PN berbuat demikian? Tulisan ini ditulis oleh Sabuddin Husin bertarikh 16 hari bulan Disember 2023, diterbitkan di sabuddin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat Christmas kepada seluruh rakyat Malaysia. Marilah pada Christmas tahun ini kita sama-sama bersama-sama dengan keluarga ambil masa berkualiti bersama keluarga, nikmati cuti dengan keluarga, pergi melancong dengan keluarga, dan paling penting, nikmat bersama keluarga itu apabila dapat sama-sama hidup rukun bersama ahli keluarga yang lain.